Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi guys. Apa khabar korang? Adakah korang dalam keadaan sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita guys. Semalam aku ada up video pasal banjir yang berlaku di negara kita guys. Dan ketika banjir ni aku faham banyak orang terdesak perlukan bantuan. Tetapi ada juga cerita-cerita yang kita dengar supermarket, mini supermarket telah dipecah masuk. Dan di antaranya KK, Speedmart, 99 Speedmart. Dan aku juga terlepas pandang Mydin Speedmart guys. Dan memang kita faham bila berlakunya kes-kes darurat macam ni, ada setengah orang dia memang sangat-sangat memerlukan bantuan, tetapi bantuan tidak sampai kepada mereka. Bukan sebab mereka tak mampu nak beli guys, tapi mungkin sebab bila bantuan tak sampai, jadi kau terdesak nakkan barang asas tau guys, macam makanan, pampers anak, susu anak. Jadi kalau sampailah kau terpaksa buat sesuatu yang sebenarnya salah dan kau terpaksa buat, jadi kita faham. Tetapi yang aku takutkan guys, kalau ada orang yang cuba ambil kesempatan, dan kita tahu salah sebuah kedai Mydin telah dipecah masuk, dan yang aku sangat-sangat terharu tu, pemilik Mydin dia menghalalkan barangan yang diambil tu guys. Jadi kita, sebab aku faham, dia pun faham ada orang yang sangat-sangat memerlukan bantuan dan dihalalkan guys. So aku sangat-sangat terharu guys. Tetapi tetapi ni guys, ada orang yang cuba mengambil kesempatan. Sebab apa aku cakap macam tu? Rupanya ada juga lagi kes yang kedai Mydin lain yang dipecah masuk guys. Kalau kau tengok dekat Bulletin Malaysia guys, kat IG lah, ni kat Bulletin Malaysia. Siapa ada IG kau buka, cari Bulletin Malaysia, kau tengok dekat sini tulis ada yang terus pecah masuk, harap orang ramai tak ambil kesempatan. Ni pada Mydin lah. Dan kalau kau tengok Mydin, dia ada up dekat dia punya Twitter ni guys. Dia cakap, kami dimaklumkan bahawa ada yang terus memecah masuk ke premis Mydin Mat Seri Muda pada hari ini. Justru kami berharap agar orang ramai tidak mengambil kesempatan atas perkara ini. Terima kasih. Kita baca sikit guys daripada Bulletin Malaysia ni. Walaupun diberi lampu hijau, namun mangsa banjir yang memasuki premis Mydin Mat Seri Muda Shah Alam diingatkan untuk tidak mengambil kesempatan. Mydin Malaysia memaklumkan peringatan sedemikian melalui satu kenyataan ringkas yang dimuat naik ke Twitter pada 2:30 petang semalam. Kami dimaklumkan bahawa ada yang terus pecah masuk ke premis Mydin Mat Seri Muda. Justru kami berharap orang ramai tidak mengambil kesempatan atas perkara ini. Maklum kenyataan ringkas tersebut. Sebelum itu tular kejadian segelintir individu didakwa mangsa banjir yang memecah masuk ke premis tersebut dipercayai untuk mendapatkan bekalan keperluan kelangsungan hidup. Kejadian tersebut turut sampai ke pengetahuan pengarah urusan Mydin Muhammad Holding Berhad Mydin, Datuk Wira Datuk Haji Amir Ali Mydin sendiri. Bagaimanapun, Amir Ali Mydin dilaporkan sangat memahami keadaan terdesak yang dialami. Justru perbuatan itu dihalalkan demi kelangsungan hidup mereka. Dengan seikhlas hati, saya menghalalkan mereka yang melakukan perkara tersebut dengan niat meneruskan kelangsungan hidup akibat bantuan yang tiba lambat dan bukan dengan niat yang sebaliknya, katanya dalam satu kenyataan. Okey, ini yang aku takut guys. Bila jadi berlaku perkara macam tu, aku faham mereka terdesak, tapi aku takut kalau ada orang lain yang cuba ambil kesempatan atas isu ni. Tambah-tambah lagi kita tahu pemilik Mydin sendiri dihalalkan apa yang telah berlaku tempoh hari di mana kedai dia telah dipecah masuk. Jadi bila orang dengar dia halalkan, dia orang nak buat lagi. So ini salah guys. Kita tak boleh ambil kesempatan, dan aku faham memang ada orang yang sangat-sangat memerlukan bantuan, tapi ini bukan cara dia. Bukan caranya kita nak pecah masuk semua kedai orang.
salah tetap salah. Dan ada satu video yang diupload oleh seorang pengguna TikTok guys. Nama dia Zamex cerita 93. So bila aku dengar apa yang disampaikan oleh brother ni, ada sisi gelap yang kita patut faham juga dalam situasi ni. Sebab kita tak berada di dalam kawasan banjir tersebut. Yang ada hanyalah mereka mangsa banjir dan juga orang yang cuba membantu dengan menghantar bantuan. So ini cerita bersisi gelap yang aku rasa tak syok untuk kita dengar, tapi kita kena tahu guys. Kita dengar dulu, kita tengok dulu video ni guys. Makanan melimpah-limpah, makanan bersepah-sepah. Sampai basi-basi, membazir. Makanan kami takkan bawa lah lepas ni. Sebab apa? Memilih makanan. Tak nak nasi lemak, nak nasi ayam. Oi, naik angin lah aku. Memilih makanan, tak nak nasi lemak. Kita orang duduk, nak masuk tu bawa barang-barang makanan, bekalan makanan. Diorang boleh memilih kat dalam tu. Memang aku berangin lah kat dalam tu. Lagi-lagi tambah warga asing. Dalam tu rasanya macam bukan dekat negara Malaysia lah. Macam dekat warga negara luar. Betul, memang ramai kat dalam tu. Sampai Maidin pun pecah guys. Maidin pecah. Lagi apa pecah? Shell pecah. Kebanyakan ada tempat speedmart ke, barang-barang keperluan asas pecah. Dekat dalam tu memang pecah. Sebab diorang tak dapat nak keluar, tapi diorang tak nak berpindah. Diorang nak perlukan bekalan makanan. So bila terdesak, terpaksa diorang pecahkan lah. Tapi kebanyakan yang memecahkan warga asing lah. Warga asing yang memecahkan. Tak dapat nak kontrol dalam tu. Dia jadi macam darurat pun ada lah. Dia jadi macam darurat kat dalam tu. Iya. Tak berbulu kau mah. Nasi lemak tak nak. Nasi ayam mana? Nasi ayam ada lauk sikit. Aku dah geleng kepala kat dalam tu. Lepas tu makanan tu, kita orang biasalah naik boat kan, dalam banjir. Basah-basah lah sikit kan. Plastik tu basah. Tak maulah plastik basah. Makanan elok dalam tu. Diorang daripada tingkat atas tu malas nak turun. Daripada tingkat 5 tu nak turun ke bawah untuk kita orang bagi. Diorang suruh kita orang naik atas pula. Aja bajang betul kau mah. Kita orang nak masuk tu pun dah lah jauh kat dalam tu. Lepas tu boleh, bang, naik atas bang, bagi makanan. Kau ingat aku nak suapkan korang ke kat atas? Tapi hari ni kita nak misi menyelamatkan keluar je. Siapa nak keluar, siapa yang nak rasa macam... Sebab dalam tu tak ada bekalan elektrik. Bekalan elektrik tak ada. Bekalan apa pun tak ada kat dalam tu. So, memang darurat lah kawasan tu. Keretanya cakap lah, tenggelamnya. Tengah habis hancur. Tenggelam apa semua. Kita tak dapat nak berhubung kat dalam tu, tak dapat nak ni sebab kita line bekalan terputus, elektrik apa semua, telekomunikasi semua telah dipotong apa semua. So bila telah dipotong, keadaan dia dekat dalam tu, dia lost contact. Ada yang cari anak dia tak jumpa, ada yang cari mak ayahnya tak jumpa. Kita orang terpaksa kompil, buka-buka. Nah, ini sesuatu yang aku sebenarnya tak terkejut lah. Dia boleh berlaku guys. Sebab kalau namanya manusia, pasti akan ada perangai-perangai yang macam ni guys. Dan aku yakin bukan semua. Tapi ada segelintir yang buat perangai macam ni, yang buat diorang yang sukarelawan ni, yang cuba membantu ni, panas hati. Orang nak bantu, dah tolong, bawa masuk makanan, tapi kau pula yang ngada-ngada. Dan kenapa, betul juga kata abang tu, kenapa mereka sendiri tak nak keluar daripada kawasan tu kalau dah diberi peluang untuk pindah untuk sementara waktu. So, mungkinlah ada alasan tertentu oleh mereka. Tapi kalau kau nak duduk sana, please mudahkan kerja orang yang cuba membantu. Sebab aku faham, memang benda-benda macam ni dia akan buat kita
akan jadi sangat susah. Inilah dinamakan ujian yang Allah turunkan, dan aku rasa di sebalik ujian ni pasti ada hikmah. Dan bila Allah turunkan satu ujian, itu bermakna Allah sayang dan Allah nak bagi sesuatu yang lebih hebat, guys. Sebab tu aku, kalau benda macam ni terjadi pada diri aku dan keluarga aku, memang sekarang memang tak terjadilah, tapi in future kita tidak tahu, guys. Dan aku selalu ingatkan kepada aku, selalulah bersangka baik kepada Allah. Pasal ada sesuatu yang aku pernah belajar sebelum ni, bila jadi sesuatu musibah aku rasa stres, aku bersangka buruk, dan aku persoalkan kenapa jadi macam ni. Rupanya Allah nak bagi sesuatu yang aku rasa Masya Allah. Bila aku fikir balik, aku menyesal apa yang aku fikirkan. Sebab tu kita kan selalu bersangka baik dengan Allah, guys. So apa yang dikatakan oleh brother ni, aku rasa kita perlu ambil tahu juga, guys, pasal spesies-spesies yang macam ni, yang tak kenang diuntung ni, guys, inilah yang akan merosakkan penduduk orang dalam sana. Pasal aku percaya di dalam sana banyak orang yang baik, banyak orang yang menghargai bantuan orang, tetapi ada spesies-spesies yang tak kenang diuntung ni, yang nak orang sampai suap makanan ke mulut dia. Inilah yang akan menyebabkan orang panas lah, guys. Especially mereka yang berpenat, lelah masuk ke dalam kawasan tu memberi bantuan. Diorang sendiri pun tak cukup rest, mungkin diorang sendiri pun tak sempat nak makan, tak jumpa nak bini. So bila jadi macam ni, please consider pemudahkan kerja orang yang cuba membantu, bukannya kau membuat satu benda yang membebankan lagi orang lain. Guys, ini sesuatu yang aku rasa kita perlu ambil iktibar. Berilah peringatan ni kepada diri kita yang mula-mula sekali, kemudian berilah peringatan ni kepada orang lain juga, supaya bila jadi suatu musibah, kita fikir balik sebenarnya kenapa Allah turunkan musibah ni kepada diri kita, kenapa Allah turunkan ujian ni kepada diri kita, guys. So aku sebenarnya memang aku faham, aku sangat-sangat memahami mereka yang terjejas akibat banjir, dan memang dah kecoh juga bantuan lambat sampai. Tapi aku percaya kerajaan dah cuba sedaya upaya juga untuk buat sebaik mungkin, guys. Dan aku sangat-sangat berharap mereka yang mana tak dapat bantuan ni, agar mereka dapat bantuan dengan secepat mungkin. Dan itulah, guys, yang mana yang menyakitkan hati tu, kita doakan supaya hati dia lembut lah, supaya tidak menyusahkan mereka yang turun memberi bantuan ni. So itulah, tak syok sebenarnya nak kita dengar benda macam ni, tapi kita kena tahu juga pasal ini adalah sesuatu yang cuba disampaikan oleh mereka yang turun memberi bantuan. So guys, video kali ni aku rasa sampai dekat sini saja, guys. Mana yang dah tengok pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki, dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool, guys. Korang memang awesome. Ciao.